Nampak? Okay, jadi ini sebenarnya kita ulang benda ni akan terus menerus berada dalam pengajian kita. Biar kita orang sunnah ni kita faham. Kita punya benchmark kita kena tahu benchmark kita adalah apa? Tauhid. Tak semangat dia nak. Jam bunyi ke sebelah dah. Okeylah. Jadi pasal dah makan lagi tu. Okey, jadi kita berhenti di situ dulu. Sekiranya ada satu dua soalan sebelum kita berhenti, dipersilakan di sebelah ni. Ya. Soalan? Ya. Apa okey? Lupa. Okey. Saya nak tanya sikit Ustaz, kalau dah saya tak ada tanya. Satu maklumat, berita baik, alhamdulillah, daripada Dr. Abdul Yasin. Tahu tak? Tak ada okey. Saya boleh baca sebab ni. Lambat sikit. Maknanya kami semua boleh kena lepas ni. Ya, dah. Oh, ini bagus ni. Okey, sila. Boleh keluar mana? Bahaya. Tak, saya nak tanya satu. Nak Ustaz terangkan tentang syarat-syarat solat jamak dan qasar. Saya ada mengikuti satu ceramah pada satu ustaz. Bila dia sampai bab ini tentang jauh jarak tu, dia kata ni 3 mil ni potong, ganti dengan 3 huruf apa? 3 apa? Ini 2 marhalah tu. Dah 3 apa dia kata? 3 Farasikh. Farasikh tak tahu lah itu. Jadi dia kata kalau ni kita kira kalau 3 huruf ni jadi 89 kilometer. Jadi saya ada fikir macam mana boleh kita pergi dengan semena-mena potong 3 mil. 3 mil yang menjadi khilaf kan Ustaz? Yang saya tahu lah kan. 3 ambil kalau tak ambil. Dia minta dari benchmark tu. Benchmark. Tauhid. Kan? Minta penerangan lah tentang tu, dan juga saya tak tahu lah sama ada saya patutkah ikut ustaz macam tu. Ui, cengeng. Ayo. Itu masalah fiqh ya, masalah insya-Allah. Tuan-tuan, pertama sekali kita kena tahu lah. Senang potong lah. Dia macam ni je. Isu-isu pertama sekali ya. Bila kita bercakap pasal akidah, lain, kita benar musuh kita salah, itu akidah. Dia cakap pasal akidah, benda-benda usul dasar, walaupun di sana ada rincian atau bab lain, kita kata dasar yang asas pasal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mana boleh orang duk komen bab berkenaan dengan sahabat Nabi, mana boleh orang duk komen. Kita benar pasti Syiah salah, bukan lagi ragu-ragu, dah tak ada ragu-ragu, pasti. Okey. Bila kita bercakap pasal fiqh, di sana ada keterbukaan. Bila khilaf itu ada khilaf yang mu'tabarah dan ada khilaf yang ghair mu'tabarah. Khilaf dia ada sama ada yang boleh diiktibar, yakni boleh kita ambil manfaat daripada khilaf tersebut, dan satu lagi khilaf yang ghair mu'tabarah, yang tak boleh diterima perselisihan tu. Tak guna skepeng. Skepeng apa? Skepeng. Tuan-tuan, khilaf yang diterima pakai, mu'tabar, diterima pakai bila perselisihan itu yang diiktiraf, masing-masing ada nas, masing-masing ada dalil, cuma sama ada cara faham berbeza, atau masalah penilaian hadis sahih ke dhaif ke. Sebab ada di kalangan ulama yang mengharuskan beramal dengan hadis dhaif dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Syarat-syarat dia lah, tak boleh dhaif bersangatan, tak boleh meletakkan hadis ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kepada Nabi, tak boleh
dakwah orang, seru orang beramal dengan hadis tersebut. Hendaklah hadis tersebut dalam masalah fadail amal, targhib wa tarhib. Ini di antara syarat-syarat yang digariskan oleh Al-Imam Nawawi dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani. Benda-benda macam ni, khilaf yang macam ni kita maklah mu'tabar. Tapi kalau khilaf yang ghair mu'tabarah, dalil bertembung dengan akal, dalil bertembung dengan logik, nak pakai hak mana? Pakai dalil. Tapi kalau tengok sebenarnya tak ada pertembungan antara dalil dengan logik ni. Sebab Ibn Taymiyah rahimahullah karang kitab khas dar'u ta'arud bainal aqli wan naqli, iaitu menyelesaikan segala bentuk pertembungan antara akal dan nakal, antara akal dan dalil. Pasal apa? Pasal dalil ni dia sesuai bila-bila masa pun. Dia takkan bercanggah dengan logik dan fitrah manusia. Tapi pasal kita ni bodoh. Tu saja. Kita yang tak tahu, kita yang tak cerdik. Sebab tu kita berasa bertembung. Okey, itu dua jenis khilaf. Kembali pada permasalahan kita. Permasalahan jarak jamak ni, ini kategori khilaf yang mu'tabarah, yang mendapat pengiktirafan. Pengiktirafan maksudnya benda ni bukan diseru untuk berselisih, tapi kalau berselisih pun diseru kita berlapang dada. Kalau yang tidak mu'tabarah ni tidak diterima, dilarang kita berlapang dada. Sempitkan dada kita daripada menerima pandangan lawan kita. Ini mu'tabarah. Ada dalil. Macam mana yang boleh terbit 92 marhalah ni? Ada dalil, ada sandaran dia. Tapi riwayat tersebut kategorinya dhaif. Satu. Sama ada hadis dia sahihun ghairu sarih, sarihun ghairu sahih. Sahih tapi tak jelas, dhaif tapi jelas. Okey, dak dua jenis kategori hadis. Satu sahih tapi tak jelas makna dia. Contoh tak jelas makna dia dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, tuan-tuan. Seingat saya Abu Hanifah, kalau salah tolong betulkan balik. Dia menetapkan kategori bermusafir itu perjalanan 3 hari 3 malam. Pasal apa? Dia kaitkan benda ni, perselisihan ni semua bermula pada pengertian musafir. Apa dia maksud musafir? Apa maksud musafir? Adakah keluar daripada rumah tu kategori musafir? Itu saja perselisihan dan pertembungannya. Ada meletakkan musafir itu pada cara dia keluar. Ada meletakkan musafir itu pada jarak perjalanan dia. Ada meletakkan musafir itu pada kesusahan dan kepayahan yang dihadapi dalam perjalanan. Sebab dalam hadis pernah Nabi sebut as-safaru azab. Musafir itu sebab satu azab, sangat susah bagi manusia. Jadi bagi yang meletakkan musafir itu merujuk kepada cara dia keluar, yakni dia bawa baju, kain pelikat, selai, kain tolak, apa-apa semua bubuh dalam beg ni. Abang nak pergi dah ni. Dalam beg nak pergi mana abang? Main bola tak jadi. Ya. Dan ini pandangan kecenderungan antara ulama kontemporari, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin. Kata dia yang membawa az-zat. Zat ni benda-benda barangan, bekalan dalam perjalanan itu. Nampak? Okay. Maknanya mereka melihat musafir itu pada cara berjalan. Jadi tak melihat kepada jarak. Kalau nampak perjalanan tu kita memang nak pergi satu tempat yang mana kita kata kita nak duduk di sana, kita dah bawa bekalan semua, ya, itu baru nama musafir. Satu. Kedua, yang melihat kepada jarak. Jarak nak ditentukan lagu mana? Hadis-hadis tadi. Ada hadis 2 marhalah. Macam mana mereka nak tentukan 2 marhalah? Macam mana nak tentukan 2 marhalah? Padahal hadis dia dhaif. Mereka cuba perjalanan sehari semalam. Ulama-ulama dulu buat kajian, test sendiri.
Contoh Al-Imam Syafi'i dalam isu haid, nak menentukan salasata quru, ataupun nak menentukan darah haid wanita. Wanita ni berapa lama dia tempoh haid maksimum dia yang boleh letak 15 hari. Walaupun pandangan ini disanggah oleh sebahagian ulama-ulama mazhab Hanbali, kata haid ni dilihat kepada tak ada. Selama mana dia ada dengan darah dan ciri-ciri yang sama, dia tetap haid walaupun 20 hari. Pasal Imam Syafi'i buat test kepada jariah dia, hamba dia. Dia pun buat dengan kajian. Dia pun berjalan lah. Perjalanan sehari semalam tengok berapa jauh. Lepas tu tengok-tengok ada di sana, walaupun riwayat tersebut daif, jarak ni, walaupun jarak yang disebut 2 marhalah ini daif, tapi perjalanan sehari semalam ni, yang mana Nabi guna la tusafir, janganlah bermusafir seseorang itu. Dalam perjalanan, hadis yang paling basic, jangan bermusafir seseorang itu yaumun wa lailah, sehari semalam, yakni wanita itu sehari semalam tanpa mahramnya. Jadi dia ambil yang paling basic, walaupun ada 2 hari 2 malam, walaupun ada 3 hari 3 malam, tapi dia ambil yang paling basic, kerana Nabi menyandarkan perkataan safar, musafir itu kepada hari. Bila sandarkan kepada hari, dia melihat kepada jarak atau berjalan sehari dalam keadaan yang relax, tenang, tak kalut, tak gaduh. 92 kilo, 2 marhalah tu eloklah kata sehari. Pelan-pelan jalan. Lebih kurang kan? Takkan nak jalan tak berhenti. Mesti berhenti, RMR pun banyak. Okey. Tu melihat kepada jarak. Mai yang ketiga, dia melihat kepada hari pula. Perjalanan sehari semalam, nama kata sehari semalam, baru kita boleh qasar. Baru dikategorikan sebagai musafir. Nampak? Jadi ini adalah metodologi masing-masing. Sebab tu boleh wujud pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan yang berbeza dalam isu ni. Penyelesaian dia. Ada kata ambil penyelesaian pertama. Tapi saya melihat wallahu alam, saya lebih cenderung kepada hadis thalathata amyal, 3 mail, hadis yang jelas sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, yang mana di sana tuan-tuan dan puan sekalian, kalau perhati baik-baik, ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kata bukan ada ketika, selalu, bahkan dipraktikkan oleh Nabi, Abu Bakar dan Umar, seperti yang disebut oleh Abdullah ibn Umar. Bila Nabi keluar saja, Nabi qasarkan 3 mail. 3 mail. Mail itu maksud dia apa? Batu. Ambil 3 batu. 3 batu berapa kilo? 5 cincai lah 5 kilo. 5 kilo. Okey, Nabi dah qasarkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah qasarkan salat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sinilah para ulama berselisih macam mana cara nak faham hadis ni. Ada pi faham kut cara keluar. Tengok cara keluar dia lagu mana. Dia bawa barang ke, nak nampak macam nak pergi bermusafir, tak boleh tengok dekat ni saja, nak kena tengok cara dia keluar. Nampak? Ada kata doa